Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita. Cuma hari ini ustaz akan tunjuk, okey, akan berikan jawapan dan melalui buku topikal, modul topikal yang bahagian nota. Okey, ustaz minta kamu dah standby dekat di kamu tu buku tersebut. Ustaz akan bagi jawapan ataupun kita akan isi tempat-tempat kosong dalam modul topikal ini daripada pelajaran pertama hinggalah akhir nanti. Tapi kita akan buat setakat mana yang boleh dulu hari ini, dan nanti ustaz akan rekod juga benda yang ustaz akan tunjuk ni. Kalau kamu tak sempat kan, nanti kamu boleh ulang semula. Okey, boleh kan? Okey, jadi kita mulakan dengan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Okey, kita pergi kepada pelajaran yang pertama. Okey, pelajaran pertama yang muka surat ini tak ada masalah. Okey, teruskan ke bahagian yang muka surat yang kedua. Okey, muka surat yang kedua berkaitan dengan intisari ayat. Okay, surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Okey, tempat kosong Al-Quran. Okey, sila kalau ada buku depan kamu tulis terus jawapannya. Tulis terus. Okey, Al-Quran tidak ada sebarang syak padanya dan panduan bagi orang yang bertakwa. Ini saja intisari ayat. Okey, ciri orang yang bertakwa itu beriman kepada perkara ghaib. Okey, mendirikan solat, menginfakkan harta. Okay, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat. Okey, kalau ada depan kamu tu tulis terus jawapan. Tulis ruangan kosong tu. Okey, yang ketiga, kunci ilmu. Antara kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain Al-Quran termasuklah yang pertama ialah Taurat, yang kedua Zabur dan Injil. Okey. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua. Okey, yang ini ayat Al-Quran. Ayat ni kita kena bacalah dalam face to face, boleh ustaz dengar, ustaz kita boleh tarikh. Okey. Teruskan kepada intisari ayat. Okey, surah Al-Baqarah ayat 201. Allah menyeru hamba-Nya agar berdoa. Okey, memohon kebahagiaan dalam urusan dunia dan akhirat. Okey. Antara kebaikan di dunia, okey, jawapan yang seterusnya, kesihatan yang baik. Okey. Rezeki yang berkat, rumah yang selesa, dan keluarga yang bahagia. Kebaikan di akhirat seperti memperoleh keampunan, keampunan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, terhindar daripada seksa api neraka dan mendapat ganjaran syurga. Okey, itu bahagian intisari ayat. Okey, bahagian kunci ilmu tidak ada. Okey, just ustaz baca saja untuk kita nak ulang kaji. Antara adab berdoa termasuklah dimulai dan diakhiri dengan pujian Allah SWT, pujian terhadap Allah SWT dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Teruskan kepada pelajaran yang ketiga. Okey. Okey, ini ayat Al-Quran dan terjemahan. Kita teruskan kepada intisari ayat. Okey. Okey, intisari ayat. Surah Al-Baqarah ayat 255 hingga 257. Allah Subhanahu Wa Taala menguasai, okey, dan mentadbir alam mengikut kehendak dan kebijaksanaannya. Okey, kebijaksanaannya. Okey, 1.2. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat kekurangan seperti mengantuk dan tidur. Okay. Ilmu Allah SWT meliputi segala makhluk ciptaannya. Okay, ciptaannya. Okay, yang keempat, Allah SWT maha berkuasa dan agung. Okay. Kalau tulis maha agung pun boleh. Allah SWT maha berkuasa dan maha agung. Tulis itu maha agung kat sini ya. Dan tidak memerlukan bantuan sesiapa untuk mentadbir alam yang luas. Okey.
Okey, habis bahagian intisari ayat. Ustaz baca ya terus. Islam agama yang mementingkan kefahaman dan keyakinan, bukan agama paksaan. Okey. Allah SWT memimpin orang yang beriman daripada kekufuran dan kejahilan kepada keimanan dan keilmuan. Okey, yang ketujuh, syaitan memimpin orang kafir kepada kekufuran dan kejahilan. Okey, ini adalah intisari ayat 255 hingga 257. Okey, seterusnya kita pergi pada kunci ilmu. Okey, dekat kunci ilmu pun tidak ada ruangan yang kamu perlu isi sebab dia dah penuh. Okey, Ustaz baca je. Ketika Abu Hurairah menangkap syaitan yang mencuri harta zakat, syaitan berkata yang bermaksud, apabila kamu berada di tempat tidur, bacalah ayat Al-Kursi, kamu akan sentiasa mendapat penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan syaitan tidak akan menghampiri kamu hingga ke pagi. Setelah mendengar cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, dia bercakap benar dengan kamu sedangkan dia seorang pendusta. Itulah yang disebut sebagai syaitan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, sini tidak ada ruangan kosong yang perlu kamu isi. Okey, seterusnya pelajaran yang keempat. Okey. Kalau kamu tak sempat yang pelajaran tadi, okey, yang takut, Ustaz dah buat rakaman ini, nanti kamu cuba semak balik, tengok balik, okey. Dan cuba isi ya. Okey, terusnya pelajaran yang keempat iaitu Allah SWT penguasa mutlak. Kita tengok. Okey, teruskan kepada intisari ayat. Okey. Tengok intisari ayat sebab ini adalah bahagian hafazan atau tilawah Quran. Okey, intisari ayat 284. Ini adalah ayat hafazan. Kita apa intisari ayat 284 ini? Segala yang ada di langit, okey, dan di bumi milik Allah SWT. Okey. Allah SWT mengetahui segala amalan, okay, zahir dan batin. Amalan zahir ialah amalan yang dilakukan oleh anggota badan seperti solat dan puasa. Okay. Amalan batin pula ialah amalan hati. Okay. Ini dalam mana? Seperti ikhlas. Okay. Ini adalah intisari ayat 284. Okay. Bagi intisari ayat 285. Okey, ada dua. Yang pertama, semua rasul memiliki akidah tauhid. Memiliki akidah tauhid yang sama. Okey. Rasulullah SAW dan orang yang beriman yakin dengan risalah tauhid yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Untuk intisari ayat 286, ya, Allah SWT tidak membebankan hamba-Nya dengan amalan yang tidak mampu dilakukan. Tidak mampu dilakukan. Yang kedua, setiap perbuatan manusia akan dihisap. Yang ketiga, kebaikan yang dilaksanakan akan diberi pahala. Yang keempat, kejahatan pula akan dibalas dengan dosa. Boleh? Kita tengok kunci ilmu. Kunci ilmu ni tidak ada ruangan kosong yang perlu kamu isi. Jadi Ustaz akan baca je. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan dalam syariat mengikut kadar kemampuan hamba-Nya. Contohnya, solat wajib dilaksanakan dalam keadaan berdiri, namun boleh dilakukan dalam keadaan duduk, mengiring dan menelentang bagi orang sakit. Apabila diturunkan ayat 284 surah Al-Baqarah, para sahabat terasa beban yang berat kerana Allah SWT menilai segala yang zahir dan yang tersembunyi. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat 285 dan 286 surah Al-Baqarah. Okey, ini kunci ilmu bagi ketiga-tiga ayat ini ya. Okey, seterusnya pelajaran yang kelima iaitu berkaitan dengan tajwid. Okey, tadi empat pelajaran 1 hingga 4 adalah berkaitan dengan surah ataupun ayat hafazan. Okey, sudah habis dah bahagian ayat hafazan. Sekarang pelajaran yang kelima ini adalah berkaitan dengan tajwid. Okey.
Jadi kita tengok kat sini, ini sini masih belum ada ruangan kosong yang perlu kamu isi. Okey, just ustaz baca saja. Mengapa perlu belajar tajwid? Okey, hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ain dan wajib kepada setiap umat Islam. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk membetulkan bacaan Al-Quran. Okey, tengok dekat sini dia ada 5 makhraj huruf. Itu al-qayshum, asy-syafatain, al-lisan, al-jawf, al-halqu. Ada 5 jenis makhraj huruf. Okey, sini pun tidak ada yang perlu kamu isi. Okey, kita teruskan. Okey, ini ada. Okey, ini silent. Tengok betul-betul lah. Okey, tuliskan huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari makhraj huruf berikut. Ada kat sini al-qayshum, asy-syafatain, al-lisan, al-jawf, al-qalqu. Okey, al-qayshum. Okey, huruf nun. Nun ada syaddah kat atas ni. Okey, kamu kena tulis huruf nun dan ada sabdu ataupun syaddah di atas nun. Dan juga huruf mim. Atas huruf mim pun kena ada syaddah. Ni wajib kena tulis jangan tulis mim saja. Tulis mim dan ada sabdu ataupun syaddah di atas. Okey, 2 huruf ni sahaja. Okey, seterusnya yang kedua asy-syafatain. Asy-syafatain ada 4 huruf iaitu waw, ba, mim dan fa. Waw, ba, mim dan fa. Okey, yang ketiga al-lisan. Okey, ada berapa huruf ni? Banyak sini banyak sikit. Okey. Ada huruf qaf, kaf, jim, shin, ya, dad, lam, nun, ra, ta, to, dal, sad, zai, sin, zal, sa, za. Okey, ada berapa ni huruf ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 huruf ada di bawah kategori al-lisan. Semua huruf-huruf ni dekat bahagian dekat lidah. Lisan ni maksudnya lidah. Okey. Al-jawf. Al-jawf ada 3 huruf saja. Alif, waw, ya. Okey. Dan al-qalqu, okey, ada 6, iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Ini dekat qalqum kita ni. Dia bunyinya dekat qalqum. Ini antara huruf-huruf dia. Okey, boleh silent Okey. Dah Okey. Bagi yang tak sempat nanti boleh ulang balik dalam YouTube ni untuk isi balik ruangan kosong ni Ustaz akan teruskan. Okey, tengok yang kedua. Iaitu nyatakan perbezaan antara basmalah dan isti'azah. Basmalah ni yang bismillahirrahmanirrahim. Isti'azah ni yang mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, ni apa perbezaan dia? Okey, dekat sini maksud perkataan okey, isti'azah, aku memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam. Kalau basmalah pula dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini tidak ada ruang kosong. Yang bagian ruang kosong yang perlu tulis adalah bahagian hukum. Okey, hukum membacanya. Isti'azah hukumnya sunat. Basmalah hukumnya pun sunat. Okey, tulis perkataan kedua-dua sunat di bahagian bawah ini. Okey, terus yang ketiga. Menyatakan perbezaan antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Okey. Dari segi sebutan dan tulisan, huruf lam ditulis dan disebut. Okey. Huruf lam tu ditulis dan disebut, itu qamariyah. Dan alif lam syamsiah ni adalah huruf lam ditulis tetapi tidak disebut. Okey, ini ada dalam buku kamu. Okey, yang perlu kamu tulis di bahagian baris. Okey. Alif lam qamariyah iaitu berbaris sukun. Baris sukun tu apa? Maksudnya mati, barisan mati. Okey, itu sukun. Okey, yang kedua, alif lam syamsiah. Dia tidak ada baris. Alif lam tersebut dia tidak ada baris. Lam tu tidak ada baris. Okey. Okey, salin balik ya ayat-ayat ini Okey, seterusnya yang keempat. Lengkapkan jadual di bawah mengenai fawatih aswar. Fawatih aswar. Okey, cara bacaannya. Okey.
ada dibaca panjang pada 2 harakat, iaitu huruf ha, ya, ta, ha, ra. Iaitu harakatnya 2 harakat. Okey, yang kedua dibaca panjang 6 harakat, iaitu nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Ini antara huruf-hurufnya. Okey, dia kena baca panjangnya 6 harakat. Okey, dah tulis ya? Tulis je ruang kosong tersebut. Okey. Okey, sekarang ni pelajaran ke-6. Pelajaran ke-6 hingga pelajaran ke-9. Ini adalah ayat kefahaman. Okey, tadi ayat pelajaran 1 hingga 4 ayat hafazan. Okey, 5 tajwid. Yang ke-6 ni adalah ayat pemahaman. Okey. Jadi kita tengok. Okey, pelajaran yang ke-6. Okey, pujian hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ustaz akan baca dan kamu cuba isi ruangan kosong ini. Okey, ucapan basmalah mengajar kita supaya melakukan sesuatu ikhlas. Okey, ikhlas. Okey, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ucapan alhamdulillah pula ialah kata-kata pujian yang dikhususkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Tuhan yang mencipta. Okey, mencipta dan mentadbir alam. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dilahirkan dengan menyebut nama-namanya seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim yang menunjukkan rahmat dan kasih sayang. Okey, tulis kasih sayang yang dilimpahkan kepada hamba-Nya. Semua ucapan ini hendaklah disertai rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dibuktikan dengan mematuhi segala larangannya, segala perintahnya. Minta maaf, segala perintahnya. Okey, ada 4 tempat kosong yang perlu kamu isi. Okey, seterusnya, ini yang pertama. Yang kedua, beriman kepada hari kiamat, Malik Yaumiddin. Okey, dekat sini ada ruangan tak yang belum berisi? Tidak ada. Ustaz baca je. Okey, just untuk ulang kaji. Hanya Allah Subhanahu Taala yang memerintah pada hari pembalasan, iaitu hari akhirat. Okey, hanya Allah SWT juga yang berkuasa menghukum dan membalas perbuatan manusia. Okey, segala amalan manusia akan disoal, dihitung dan ditimbang. Okey, semua manusia akan menerima segala ketentuan dan hukuman yang diputuskan oleh Allah SWT. Okey, inilah intisari ayat. Okey, berkaitan dengan ayat Malik Yaumiddin. Okey. Kita tengok yang ketiga, ayat yang ketiga, iaitu menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah SWT, iaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tempat kamu nak isi? Okey, yang ketiga ni tidak ada juga yang tempat kamu nak isi. Cuma Ustaz akan baca. Okey, dalam ayat kelima ni terbagi pada 2, iaitu ubudiyah dan isti'anah. Okey, ubudiyah, apa yang dimaksudkan ubudiyah? Iaitu mengkhususkan pengabdian hanya kepada Allah SWT. Segala ibadat yang dilakukan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu ubudiyah. Isti'anah pula iaitu memohon hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kebaikan dan menolak keburukan di dunia dan di akhirat. Okey, itu yang ketiga. Poin yang keempat dan surah Fatihah ini adalah jalan yang diredai. Okey, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Okey, di sini ada tempat yang kamu kena isi ya. Okay. Allah SWT mengajar kita supaya memohon hidayah ke jalan yang benar. Okey, tuliskan benar. Hidayah perkara yang paling penting. Okey, dalam kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Golongan yang benar dan mendapat petunjuk ialah orang yang beriman dan mengikut ajaran Islam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Orang yang dimurkai. Okey, Allah SWT pula ialah penganut Yahudi. Okay. Manakala orang yang sesat ialah penganut Nasrani. Okey, ini bahagian 4 ada 5 tempat kosong yang kamu kena isi. Okey, seterusnya berkaitan yang kelima, iaitu berkaitan dengan pengajaran ayat ini. Okay. Yang pertama, kita hendaklah memulakan sesuatu pekerjaan dengan membaca basmalah untuk mendapat keberkatan. Kedua,
kita hendaklah memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz alhamdulillah untuk mensyukuri. Okey, mensyukuri nikmat kurniaannya. Yang ketiga, kita hendaklah meyakini ganjaran dan balasan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Keempat, sebagai motivasi untuk beramal soleh dan menghindari kejahatan. Kelima, kita dituntut agar berdoa, okey, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi menghindari perbuatan syirik. Keenam, setiap muslim hendaklah memohon hidayah Allah Subhanahu Wa Taala agar istiqamah beramal dengan ajaran Islam. Okey, ini adalah pengajaran ayat. Okey, seterusnya kita pergi pelajaran yang ketujuh. Iblis dan syaitan yang durjana. Okey, yang pertama ni belum ada ruangan kosong lagi. Just Ustaz akan baca. Okey, apa yang kita dapat faham daripada surah Al-Baqarah ayat 34 hingga 7 ni, yang pertama ia berkaitan dengan ketaatan malaikat. Okey, malaikat ialah hamba Allah SWT yang taat pada perintah, pada segala perintahnya. Okey, hubungan malaikat dengan Allah SWT merupakan perhambaan secara mutlak. Okey. Yang ketiga, malaikat tidak melanggar perintah Allah SWT kerana mereka dicipta tanpa nafsu dan keinginan. Seterusnya, mereka melaksanakan suruhan Allah SWT kerana takut akan Allah SWT. Ini menunjukkan ketaatan malaikat. Okey, yang kedua, penderhakaan iblis. Ini pun tidak ada ruangan kosong yang kamu perlu tulis. Okey, Ustaz akan baca. Pada peringkat awal, iblis menyerupai perlakuan malaikat yang sentiasa patuh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun segala-galanya berubah apabila iblis enggan tunduk memberi hormat kepada Nabi Adam AS setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, keengganan ini disebabkan sikap takbur dan sombong. Okey. Iblis dengan kejadiannya yang dirasakan lebih baik daripada Nabi Adam AS. Ini sombong. Okey. Boleh betulkan. Okey, tolong betulkan perkataan ini ya. Okey, ini adalah penderhakaan iblis. Okey. Yang ketiga berkaitan dengan perintah dan larangan Allah SWT kepada Nabi Adam AS. Okey, kat sini kamu kena tulis sikit. Okey, perintah Allah iaitu menghuni syurga dan menikmati segala nikmat di dalamnya. Okey. Larangannya, okey, jangan menghampiri sejenis pohon. Okey, ini larangannya. Okey, ini kamu tulis, jangan menghampiri sejenis pohon. Okey. Okey, seterusnya kita tengok yang keempat. Okey, iblis dan syaitan menyesatkan manusia. Okey, syaitan memperdayakan manusia sejak zaman Nabi Adam AS lagi. Nabi Adam AS dan isterinya ditipu oleh iblis sehingga mereka diturunkan ke bumi. Sejak itu, iblis dan syaitan terus berusaha menyesatkan manusia dengan pelbagai cara. Antara cara syaitan menyesatkan manusia adalah dengan, okey, yang pertama, menimbulkan rasa was-was, okey, dalam diri manusia. Yang kedua, menghasut, okey, manusia supaya meninggalkan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, menghasut supaya melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, menimbulkan perasaan riak, okey, apabila beramal. Okey, yang kelima, menggalakkan amalan sesat. Okey, ada 5 benda tempat yang kamu perlu isi dalam bahagian 4 ni. Okey. Yang kelima yang kita dapat daripada ayat ini ialah cara menghindari godaan syaitan. Okey. Islam mengajar umatnya untuk mentaati perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya serta berusaha, iaitu menghindari godaan dan gangguan. Okey ni, gangguan syaitan. Cara untuk menghindari godaan syaitan meliputi aspek akidah, ibadat dan akhlak yang boleh digambarkan seperti sebatang pokok yang berbuah. Okey, ada 4 benda ini. Yang pertama, buah. Buah ialah okey, akhlak. Okey, ibarat buah tu ibarat seperti akhlak, iaitu menghias diri dengan akhlak yang
mahmudah. Okey, sila tulis perkataan mahmudah. Batang pokok tu, ya seperti ibadat wajib. Batang pokok ibadat wajib iaitu apa contohnya? Solat, okey, puasa, zakat, betul, haji dan sebagainya. Ada lagi. Okey. Akar pokok tu pula, okey, dia seumpama macam akidah. Okey, iaitu memperkuatkan akidah kepada Allah Subhanahu taala. Okey, contohnya rukun, antaranya rukun iman, okey, rukun Islam, okey, itu akidah kita kena pegang. Okey. Dan keempat, dahan pokok. Dahan pokok itu seumpama ibadat sunat. Okey. Contohnya apa dia? Membaca Al-Quran, sedekah, zikir dan sebagainya. Okey. Boleh kan? Okey, kalau contoh macam ibadat wajib ni, kalau ada solat, zakat, kalau kamu tulis ada benda yang wajib lagi, okey, kamu boleh tulislah. Okey. Tapi sebaiknya ustaz minta kamu salin sebiji apa yang ada di sini. Okey. Pengajaran ayat. Okey, pengajaran ayat bagi pelajaran ini adalah yang pertama, kita perlulah mencontohi malaikat yang memberikan sepenuh ketaatan kepada Allah SWT tanpa bantahan. Yang kedua, kita hendaklah menjauhi sifat sombong dan takbur kerana sifat ini merugikan. Okey, sebenarnya merugikan diri. Okey, yang ketiga, kita seharusnya tidak mudah terpedaya dengan godaan syaitan agar hidup selamat. Okey, selamat di dunia dan di akhirat. Okey, yang keempat, kita mestilah segera bertaubat kepada Allah SWT apabila melakukan dosa kerana pintu taubat sentiasa terbuka. Okey. Salin, okey, untuk pelajaran keempat ni. Pelajaran yang ke apa ni? Keenam. Kan? Oh, ketujuh. Ni adalah pelajaran ketujuh. Okey, ada dua lagi pelajaran, lepas tu kita akan berhenti. Okey. Pelajaran yang ke-8, itu tajuk sabar menghadapi dugaan hidup. Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Okey, dekat sini tidak ada. Terus kepada okey, apa yang kita dapat faham daripada ayat ini? Yang pertama iaitu ujian Allah SWT kepada manusia. Okey. Ujian merupakan sunnatullah. Okey, ini kamu tahu, sunnatullah yang berlaku pada manusia. Ujian boleh datang sama ada dalam bentuk perintah atau juga larangan. Perkara yang halal dan yang haram, kesihatan dan kesakitan, kemewahan dan kemiskinan, atau hidayah dan kesesatan. Okey, ini firman Allah SWT, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Okey, dan kami memuji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35. Okey, itu yang pertama. Yang kedua iaitu contoh musibah yang ditimpa ke atas hambanya. Apa musibah yang Allah berikan kepada hambanya? Yang pertama, perasaan takut. Kedua, kelaparan dan kebuluran. Okey, salin. Kelaparan dan kebuluran. Okay. Yang ketiga, kehilangan harta benda. Yang keempat, kematian orang yang disayangi. Okey. Kelima, kekurangan hasil tanaman. Okey. Okey, bersalin balik. Okey, di ruang kosong ini. Seterusnya, kita tengok cara menghadapi musibah. Okey, cara menghadapi musibah tidak ada ruang kosong. Jadi Ustaz akan baca je. Okey, yang pertama, yakin dengan sepenuh hati bahawa musibah ialah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa setiap ujian pasti ada hikmah di sebaliknya. Yang ketiga, sentiasa tabah dan sabar serta mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, muhasabah diri dan berusaha meningkatkan ibadat seperti solat sunat, membaca Quran dan berzikir. Dan yang kelima, banyakkan berdoa. Okey, itu cara menghadapi musibah. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat ni ada tempat ruangan kamu kena tulis. Okey, iaitu hikmah di sebalik musibah. Okey.
hikmah di sebalik musibah dan ujian yang menimpa manusia. Okey, yang keempat ni poin dia adalah hikmah di sebalik musibah dan ujian yang menimpa manusia. Okey, yang pertama apa dia? Okey, menguji tahap keimanan manusia. Yang kedua, membezakan antara mukmin dengan kafir. Okey, yang ketiga, mendapat kesejahteraan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang keempat, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ni keempat ni kamu kena tulis mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelima, meningkatkan ketakwaan dan mengangkat darjat manusia. Keenam, menghapuskan dosa dan mendapat pahala. Okey, pengajaran ayat. Umat Islam, okey, yang pertama, ada dua pengajaran ayat kat sini Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa setiap ujian yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Okay. Yang kedua, orang mukmin sentiasa berada dalam kebaikan, iaitu apabila ditimpa musibah dia bersabar, maka baginya kebaikan, dan apabila diberi kesenangan dia bersyukur, maka baginya juga kebaikan. Okey. Ini antara dua pengajaran ayat yang dapat kita ambil. Okey. Seterusnya, pelajaran yang terakhir dalam ayat pemahaman iaitu surah Al-Baqarah ayat 168. Okey. Okey, yang pertama, apa yang kita dapat ambil daripada pelajaran ini, iaitu berkaitan dengan makanan halal lagi baik. Berkaitan dengan makanan pula pelajaran ke-9 ni. Okey. Yang pertama sekali, tuntutan pengambilan makanan halal lagi baik. Yang pertama yang kita dapat ambil adalah tuntutan pengambilan makanan yang halal lagi baik. Dalam ayat 168 surah Al-Baqarah, Allah menyuruh kita makan makanan yang halal dan baik untuk memelihara, memelihara akal dan badan daripada kemudaratan. Makanan yang halal dan baik dapat menjanakan pemikiran, pemikiran yang cerdas, hati yang bersih dan badan yang sihat. Sihat. Allah SWT juga melarang kita mengikut jejak langkah syaitan yang sentiasa menghasut manusia supaya mengambil makanan yang haram dan melakukan pembaziran. Ada 4 tempat yang perlu kamu isi dekat sini. Yang kedua, ciri-ciri makanan halal lagi baik. Ada 3 kat sini. Makanan yang baik iaitu bersih, berkhasiat, salin berkhasiat, seimbang, dan mengikut keperluan. Maksud makanan yang halal pula, salin, makanan yang dibenarkan oleh syarak. Maksud makanan halal ialah makanan yang dibenarkan oleh syarak. Kalau makanan yang haram pula, maksud makanan yang haram iaitu makanan yang dilarang oleh syarak. Yang ketiga, iaitu keharusan sesuatu makanan bergantung kepada aspek berikut. Apa aspeknya? Yang pertama, ramuan makanan daripada sumber yang halal. Kedua, cara proses dan penyediaannya. Ketiga, cara mendapat makanan. Kita hendaklah berhati-hati memilih agar terjamin halal dan baik. Penjual makanan pula hendaklah memilih makanan daripada sumber yang diyakini halal. Ini satu perkataan diyakini halal dan baik. Antara cara mendapat makanan halal dan baik termasuklah melihat kandungan bahan dan logo halal yang tertulis di bungkusan atau premis. Ini poin yang ketiga. Ini poin yang keempat bukan yang ketiga, sebab ini dah yang ketiga. Ini ada 4 kamu ubah. Ini adalah yang keempat, bukan ketiga. Iaitu akibat mengambil makanan yang haram. Apa jadi akibat mengambil yang haram? Ada 2 tempat kosong yang kamu kena tulis kat sini. Ada ruang kosong. Saya akan bacakan semua. Akibat mengambil makanan yang haram. Yang pertama, kecerdasan minda terganggu. Yang kedua, dibenci oleh masyarakat. Ketiga, kasar peribadi. Keempat, mendapat kemurkaan dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kelima, doa tidak mustajab. Keenam, hati menjadi keras. Ketujuh, terdorong melakukan kejahatan.
Okey, ke-8 tempat isi ruang kosong, sentiasa berada dalam keluh kesah. Ke-9 mendapat penyakit, dan ke-10 susah memahami ilmu yang dipelajari. Okey, ada satu lagi yang ke-11, iaitu tidak mendapat kemanisan beribadat. Okey, ada 11 akibat mengenai makanan yang haram. Okey, seterusnya yang ke-6. Ini yang ke-6 Okey, 4 yang ni yang kelima. Okey, iaitu perbezaan ciri makanan halal dengan makanan yang haram. Kita tengok ciri-ciri makanan halal, bahan yang halal dimakan. Aspek dari sudut bahan, ciri-ciri makanan yang haram. Okey, itu bahan yang haram dimakan. Okey, kalau halal, bahan yang halal dimakan. Ini bahan yang haram dimakan. Okey, dari sudut aspek proses pula. Aspek proses, makanan yang halal apa dia? Disembelih mengikut hukum syarak. Kalau yang haram, tidak disembelih mengikut hukum syarak. Okey. Isi kandungan pula. Halal apa dia? Okey, bebas daripada najis dan kotoran. Okey, kalau haram pula bercampur dengan najis dan kotoran. Okey, dari aspek kebersihan pula. Kalau halal macam mana? Disimpan di tempat yang suci. Okey, kalau yang haram disimpan di tempat yang bernajis. Okey, dari sudut aspek kesihatan. Kalau yang halal, bebas daripada racun dan perkara yang menjejaskan kesihatan. Kalau yang haram, mengandungi racun dan sesuatu yang memudaratkan kesihatan. Okey, dari sudut aspek sumber, diperoleh secara yang sah. Tapi kalau yang haram, diperoleh dengan cara yang haram. Okey. Last kali, itu berkaitan dengan pengajaran ayat. Okey. Ada 2. Yang pertama, kita wajiblah mengambil makanan yang halal kerana makanan halal memberikan kesan yang baik terhadap kesihatan jasmani, kecerdasan minda dan kejernihan hati. Okey, umat Islam, okey, yang kedua, umat Islam perlulah menjadi usahawan dalam bidang industri makanan supaya dapat menjamin kehalalan dan kualiti makanan. Okey. Okey, habis. Okey, bahagian Quran. Okey, ya, pelajaran yang pertama hingga pelajaran yang keempat, iaitu berkaitan dengan hafazan. Okey. Pelajaran kelima adalah berkaitan dengan tajwid. Pelajaran ke-6 hingga ke-9 adalah berkaitan dengan kefahaman ayat Al-Quran. Okey. Jadi untuk kelas kita hari ini, okey, setakat ni dulu. Cuma apa yang siap bagi yang tidak sempat untuk menulis, okey, kamu boleh semak semula ke dalam rakaman ini dan cuba salin semula, lengkapkan bahagian nota daripada pelajaran yang pertama hinggalah pelajaran yang ke-9. Okey, nanti akan datang Ustaz akan teruskan pelajaran yang seterusnya sehinggalah selesai buku ini. Okey. Itu saja daripada Ustaz.